Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi mengisi masa kita dengan aktiviti yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan dengan majlis seumpama ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita ini daripada kerugian dunia akhirat. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan juga majlis kita pada malam ini memberi manfaat untuk pertambahan ilmu kita dan juga pertambahan amal salih kita, insya-Allah. Dan pada malam ini, hadirin dan hadirat, kita menyambung kembali perbahasan ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang diambil asalnya daripada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karangan Al-Imamul Hafiz Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan fasal pada malam ini adalah fasal yang ke-29 daripada huraian dan kupasan kita terhadap kitab kita ini. Faslun fi hadihi wa siratihi sallallahu alaihi wasallam fi naumihi wa intibahi. Fasal berkenaan dengan petunjuk dan juga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tidurnya baginda dan berkenaan dengan bangunnya atau terjaganya baginda daripada tidur. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, kana sallallahu alaihi wasallam yanamu 'alal firashi taratan. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam kadangkala tidur di atas al-firash. Al-firash ni adalah, boleh kita sifatkan sesuatu yang dimasukkan dengan kabus atau kekabu, ataupun terjemahan yang lebih tepat, macam kita punya tempat duduk sofa kita itulah. Maknanya sesuatu yang dimasukkan dengan, apa dia panggil? Kekabu ke apa benda tu? Yang warna putih tu. Kekabu. Lama tak sebut, dia jadi macam pelik sikit, kekabu. Jadi maknanya itu adalah bersifat empuk lah. Dalam arti kata, al-firash tu adalah sesuatu yang bersifat empuk. Boleh diterjemahkan juga sebagai tilam, boleh juga diterjemah sebagai tilam. Cuma kadang kalau kita pergi kepada restoran-restoran makanan Arab, kan biasa kita tengok dia tak ada duduk atas kursi atau meja macam kita biasa di restoran, tapi konsep dia duduk di atas firash. Dia panggil benda tu sebagai firash. Dia letak di atas lantai. Kalau macam siapa yang pernah tengok dalam Facebook Dr. Basit, tengok di rumah dia kan, depan dia punya apa nama, kitab-kitab perabot tu, di bawah tu dia letak firash. Itu namanya firash. Jadi itu maknanya dalam bahasa Arab, itu disebut sebagai firash. Dan biasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur di atas firash. Dan kadang-kadang Nabi tidur di atas satu, orang kata, kapet yang diperbuat ataupun tikar yang diperbuat daripada kulit haiwan. Maknanya digabung atau diikat atau dijalin, maka akhirnya jadilah macam kapet, macam perbaidani kita. Dan dijadikan juga perkara itu sebagai tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Alal hasir ni pun sama juga. Hasir ni adalah satu kapet juga ataupun tika. Tika yang bersaiz kecil, dan kadang Nabi tidur juga di atas tika-tika tersebut. Dan ini adalah penamaan-penamaan kepada tika yang diperbuat daripada kulit, ada yang diperbuat daripada sekian-sekian alat untuk dijadikan sebagai lapik semasa tidur. Dan wa 'alal ardi taratan, dan kadang-kadang Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tanah. Tidak ada lapik apa-apa pun. Tidur di atas tanah sahaja, tidak berlapik dengan apa-apa lapik. Dan perkara ini tidak pelik pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman dahulu. Dan hakikatnya hadirin dan hadirat, ia sama juga dengan situasi kita pun sebenarnya. Kita pun pada hari ini kita tidak mempunyai banyak sangat ragam dan masalah. Maknanya kita boleh tidur atas apa sahaja keadaan dan tempat. Sebagai contoh, kalau ada tilam kita boleh tidur atas tilam. Kalau atas tika pun kita boleh tidur atas tika tanpa tilam dan seumpamanya. Kalau tak ada tika pun atas lantai sahaja pun kita boleh tidur. Kalau tak ada lantai simen, atas tanah pun kita boleh tidur. Bahkan orang zaman sekarang ni yang lebih hebatnya, atas meja kuliah pun dia tidur. Sebagai contoh. Dalam masjid, dalam surau. Tetapi itu merujuk kepada situasi yang kondusif lah maknanya. Maknanya ada aircon, tempat yang selesa, dan suara yang mendayu-dayu oleh penceramah sebagai contoh. Itu faktor untuk menjadikan kita ini di mana sahaja pun kita boleh tidur. Tapi Nabi SAW maknanya Nabi ini tidak eksklusif. Nabi tidak bersifat eksklusif. Seolah kalau nak tidur mesti kena ada atas tilam sahaja. Kalau tak ada tilam tak boleh tidur. Nabi tidak begitu. Kadang sebahagian kita pula tilam juga dia nak kena cek jenama juga. Kalau tak vono dia tak nak tidur. Dia tak nak tidur atas tilam tak ada spring, dia tak nak tidur di atas kapet dan seumpamanya. Dia hanya akan tidur atas tilam yang selesa sahaja. Permasalah juga. Tapi di sini nak memberikan gambaran betapa Nabi kita ni dalam bab-bab urusan dunia, Nabi tak banyak songeh. Itu hakikat dia. Nabi boleh dan mudah caralah dalam bahasa yang mudah. Walaupun kalau diikut kepada title, pangkat dunianya, Nabi ni VVIP. Maknanya dia adalah pembesar negara, dia adalah pemimpin, dia adalah utusan Allah. Tapi Nabi tak banyak songeh dan tak banyak pantang larang. Kadang-kadang Nabi tidur atas tilam, kadang tidur atas lantai, kadang tidur atas tanah, kadang tidur atas kulit sahaja yang diperbuat daripada kulit-kulit haiwan. Wa 'alas sariri taratan, dan kadang Nabi tidur di atas katil. Jadi ada juga katil pada zaman tersebut. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas kain yang berwarna hitam. Ala kisain aswad. Nabi tidur di atas kain yang berwarna hitam. Jadi ini di sini nak memberikan isyarat hadirin dan hadirat berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa tidur. Dan kita telah menjelaskan berkenaan dengan petunjuk itu bahawasanya Nabi tidak banyak ragamnya. Nabi tidak banyak bantahan-bantahannya, dan Nabi kita mudah untuk menguruskan urusan-urusan keduniaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan secara ringkas saya nak sebut di sini, ada juga perbahasan di sini. Wa kana idza awa ila firashihi lin-naum. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menuju ke arah tempat tidurnya untuk baginda tidur di malam hari, baginda akan membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Dan ini adalah salah satu daripada riwayat yang banyak. Kadang-kadang Bismikallahumma amutu wa ahya. Dan kadang-kadang pula Allahumma bismika amutu wa ahya. Dia Allahumma tu didahulukan pada permulaan. Tapi antara tiga lafaz doa ni, ketiga-tiganya boleh kita baca. Bukanlah maknanya sebelum tidur nak kena baca tiga-tiga sekali. Tidak, memadai satu. Maknanya memadai dan mencukupi kepada kita. Sebelum tidur kita baca Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut, yang mana terjemahannya dengan nama Allah. Ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dengan nama Allah, aku hidup dan juga aku mati. Cuma kalau nak lebih tepat dari sudut
konteksnya adalah bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku tidur. Kerana waktu tu saya minta maaf, aku mati dan aku hidup. Kerana waktu itu kita nak tidur. Dan tidur ni mempunyai nama lain bagi dia, iaitu mati. Nama lain bagi tidur adalah mati. Dan mati yang dinamakan dengan tidur itu disifatkan dalam bahasa Arab sebagai al-wafatus sughra, kewafatan yang kecil. Maknanya kewafatan ni ulama-ulama kita kata terbahagi kepada dua. Yang pertamanya al-wafatus sughra, wafat kecil, iaitu dalam kurungan tidur. Dan yang keduanya adalah al-wafatul kubra, kewafatan yang besar, iaitu mati yang hakiki. Mati yang hakiki, iaitu terpisahnya roh daripada jasad dan roh tidak kembali semula. Adapun ketika kita tidur, roh terpisah daripada jasad, tetapi ia dikembalikan semula, lalu kita pun terjaga daripada tidur. Itu hakikatnya. Dan apa yang saya sebutkan ini, dia telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim, pada menjelaskan berkenaan firman Allah dalam surah Ali Imran itu, yang mana Allah menceritakan, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Wahai Isa, Allah kata, inni mutawaffik, sesungguhnya aku mewafatkan kamu. Jadi ulama-ulama di sini mereka bahas apa makna wafat. Adakah Nabi Isa telah mati ataupun Nabi Isa ni tidak mati lagi, tapi dia dibawa dan diangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebahagian kata wafat di situ mati, namun sebahagian kata wafat di situ merujuk kepada tidur. Kepada tidur. Dia tidur dan diangkat kepada Allah, wa rafi'uka ilai, dan aku mengangkat kamu ke arahku, kata Allah kepada nabinya Isa alaihi salam. Jadi wafat di situ. Tetapi yang lebih jelas yang menunjukkan makna wafat adalah kematian, saya minta maaf, makna wafat adalah tidur, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Tuhan yang telah mewafatkan kamu pada waktu malam. Nampak kalimah yang Allah gunakan, dialah Tuhan yatawaffakum bil-lail, yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Jadi persoalannya, kalaulah wafat di situ merujuk kepada kematian yang hakiki, bukan semua orang mati pada waktu malam. Ada orang mati pada waktu pagi, ada orang mati waktu tengah hari, ada orang mati waktu petang, yang mana ketiga-tiganya itu adalah waktu siang. Jadi bukan semua orang mati pada waktu malam. Tapi Allah kata, huwallazi yatawaffakum bil-lail, dialah Tuhan yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Jadi fahamlah kita yang Allah bukan nak maksudkan wafat di situ kematian hakiki, tapi Allah maksudkan kewafatan di situ adalah tidur. Kerana semua manusia tidur pada waktu malam. Itulah hakikatnya. Kalau kita pergi ke Mekah pun, nak buat umrah, nak buat haji, Mekah ni jarak dia boleh kata 5-6 jam jauh ke belakang daripada kita, lewat waktunya daripada Malaysia. Jadi contohnya, kalaulah kita di Mekah pukul 10 malam, Malaysia dah pukul katakan 5 jam 3 pagi, contoh. Kalau kita kata Malaysia dah 3 pagi, tapi masa kita tidur, kita tak tidur pukul 3 pagi waktu Malaysia tu, ataupun pukul 3 pagi waktu Mekah, pukul 10 malam biasanya kita dah tidur dah. Jadi maknanya sama, kita tidur pun ikut waktu malam bagi negara yang kita berada. Itu maksud saya. Maknanya kita tak tidur ikut, mungkinlah katakan Malaysia dah pukul 6 pagi, dah siang dah. Tapi kita tetap tidur pada waktu malam, pukul 12 malam. Contoh waktu Arab Saudi. Jadi nak memberikan isyarat manusia tidur keseluruhannya pada waktu malam. Jadi di situ adalah isyarat bahawasanya nama lain bagi tidur adalah wafat. Nama lain bagi tidur adalah al-wafah, kematian ataupun kewafatan. Jadi apabila kita sebutkan di sini bismikallahumma amutu, dengan nama Allah aku mati, maka mati di situ merujuk dengan nama Allah aku tidur, dan ahya aku bangun daripada tidur. Itulah makna dia. Dengan nama Allah aku tidur, dan dengan nama Allah aku bangun daripada
tidur. Kita kena lazimi hal ini. Orang Islam dia jangan abaikan bacaan doa sebelum tidur. Punyalah pendek sahaja doa tu. Bukan susah nak kita hafal dan bukan susah untuk kita amal. Bismikallahumma amutu wa ahya. Lazimkan. Allahumma bismika amutu wa ahya. Sama sahaja. Kemudian disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yajma'u kaffaihi summa yanfusu fihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan dua, atau Nabi mencantumkan dua tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meniupkan pada dua tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiupkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maknanya Nabi membaca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan maknanya Nabi baca dan Nabi tiupkan kepada dua tapak tangan Nabi. Dan kemudian kata al-Imam Ibn al-Qayyim, summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyapu dengan dua pergelangan, saya minta maaf, dengan dua tapak tangan Nabi itu, Nabi menyapu seluruh jasad Nabi yang sekadar termampu sahaja. Dan Nabi buat ni, isyaratnya Nabi buat dalam keadaan berbaring. Maknanya kerana Nabi sedang bersiap sedia untuk tidur. Nabi sedang bersiap sedia untuk tidur. Maka dalam keadaan seperti ini, Nabi maknanya gabungkan atau cantumkan dua tapak tangan. Kemudian Nabi membaca, dalam ni isyaratnya Nabi tiup dulu. Dan setelah Nabi tiup, barulah Nabi SAW membaca 3 qul. Dan kemudian barulah Nabi menyapu dengan dua tapak tangan tersebut ke arah seluruh jasad Nabi yang termampu. Tetapi disebutkan di sini, yabda' bihima ala ra'sih. Maknanya dua tapak tangan tu Nabi mulakan sapuan itu setelah bacaan 3 qul. Nabi mula dengan sapu kepala dulu. Setelah sapu kepala, Nabi sapu wajah, Nabi sapu muka. Dan setelah Nabi sapu muka, Nabi menyapu bahagian badan yang zahir. Bahagian badan yang zahir ni bahagian yang atas lah, bahagian hadapan badan. Dan Nabi SAW disebutkan di sini, yaf'alu dhalika salasa marrat. 3 kali Nabi buat perkara seperti ini. Dalam arti kata sapuan tu berlaku sebanyak 3 kali. Daripada kepala, kemudian muka, kemudian bahagian badan yang di hadapan. Bahagian badan yang di hadapan. Dan ada juga perbahasan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yanamu ala shiqqihi al-ayman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidur kadang-kala adalah di atas lambung kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lambung kanan Nabi. Wa yada'u yadahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur apabila Nabi membaringkan lambung kanan Nabi. Syiqqil ayman ni, syiq ni bahagian badan yang belah kanan. Syiqqil ayman. Kemudian Nabi SAW ada tangan kanan dan Nabi letakkan di atas pipi Nabi SAW di bahagian kanan tu. Kemudian Nabi tidur macam tu lah. Nabi tidur maknanya Nabi tidur mengiring dan di atas lambung kanan, dan pipi Nabi SAW ditahan ataupun diletakkan tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan semasa tidur. Dan itu juga boleh jadi isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanan Nabi ni sebagai lapik. Tapi kita pada hari ini kita ada bantal. Jadi begitulah keadaannya. Cuma ia tetap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam disebutkan di sini dalam keadaan Nabi nak tidur tu, Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku daripada azab kamu pada hari kamu membangkitkan hamba-hamba kamu. Maknanya, ya Allah, peliharalah azab kamu pada hari kamu membangkitkan hamba-hamba kamu. Dan ini isyarat bahawasanya sebelum tidur Nabi ingat akhirat. Sebelum tidur Nabi ingat akhirat. Dan kita ni hakikatnya tidur adalah waktu yang paling hampir antara kita dengan akhirat. Kerana kita tak pasti yang boleh jadi kita bangun keesokan harinya atau tidak. Kita tidak pasti. Jadi sebab itu adalah menjadi satu sunnah
Untuk sebelum tidur kita banyak memperingatkan tentang kematian. Jadi ini antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza awa ila firashi. Antara doa Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ingin tidur adalah alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Zakarahu Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, yang telah memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberikan tempat kembali kepada kami. Maknanya tempat rehat untuk kami ini, tempat kami tidur. Berapa ramai dari kalangan orang yang tidak mendapat kecukupan dan tidak ada tempat untuk dia berehat ataupun tempat untuk dia beristirahat dan berbaring dan seumpamanya. Ini adalah konteks sebenarnya kita ni, kalau kita ada tempat rehat, kalau kita ada makanan yang cukup, ada pakaian yang cukup, itu pun adalah satu perkara yang mewajibkan kita ini untuk bersyukur sebenarnya. Wajib kita ini untuk bersyukur. Dan seperti yang kita maklum, nak syukur ni dia dilakukan dengan dua cara dan dua tindakan. Yang pertamanya, menzahirkan syukur ni adalah dalam erti kata kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan cara yang kedua kita menzahirkan syukur adalah dengan kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara sebenar kita menzahirkan syukur. Tapi nak melakukan ketaatan dan nak meninggalkan kemaksiatan adalah satu benda yang sangat-sangat berat sebenarnya. Berat sebenarnya. Nak melakukan ketaatan dan nak meninggalkan kemaksiatan. Sebab itu bila kita baca surah Al-Fatihah itu, pada ayat yang kelima, kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadat dan kepadamu sahaja kami minta pertolongan. Cuba kita tengok apakah signifikannya disebut ibadat minta tolong. Ibadat minta tolong. Kerana ibadat ni sifatnya berat. Ibadat ni sifatnya ia berhajat kepada mujahadah, kepada kesungguhan, kepada usaha, kepada memerah keringat. Itulah hakikat ibadat. Jadi apabila kita nak berhajat melakukan sesuatu ibadat, kita takkan dapat mampu nak melakukannya kecuali dengan pertolongan Allah. Itulah konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadat minta tolong, ibadat minta tolong. Dan hal ini disebut juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguhlah kamu melakukan perkara yang memberi manfaat buat diri kamu. Dan perkara yang memberi manfaat buat diri kita ni dalam kehidupan dunia dua je. Iaitu buat ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Benda ni akan bagi manfaat kepada kita di akhirat dan juga di dunia kita pun. Jadi Rasulullah SAW sebut ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Setelah kita bersungguh melakukan perkara yang bagi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat, maka Nabi SAW kata, mintalah pertolongan dan bantuan daripada Allah. Minta tolong Allah. Contoh kita kata, ya Allah mudahkanlah aku untuk sentiasa hadir majlis ilmu. Ataupun kita kata, ya Allah bantu aku untuk sentiasa hadir ke masjid salat berjamaah. Ya Allah bantu aku untuk membaca Quran hari-hari contoh. Ya Allah bantu aku untuk sentiasa doa kepada kamu. Sentiasa doa ketika senang, ketika susah. Jadi kena minta tolong. Allah bantu kita untuk melakukan ibadah. Sebab itu satu hari Nabi kita SAW memegang tangan Muaz bin Jabal. Dan Nabi kata, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, demi Allah, aku sayang kepada kamu.
Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat dan pesanan kepada Muaz. Nabi kata, la tada'anna fi duburi kulli salatin min an taqula Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, jangan sesekali kamu meninggalkan pada penghujung setiap salat daripada kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantulah aku untuk zikir kepada kamu. Bantulah aku untuk syukur kepada kamu, dan bantulah aku untuk elok dalam beribadah kepadamu. Dan bila kita kata penghujung salat, di situ ada dua makna. Yang pertamanya selepas tasyahud akhir sebelum salam, dan yang keduanya adalah selepas salam. Dan kedua-duanya adalah tepat dan mengikut pendapat yang dikemukakan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua-duanya kita boleh membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita kena mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, saya sambung sedikit lagi. Wa zakara aidan, dan Imam Muslim juga rahimahullah, annahu kana yaqul idza awa ila firashih, bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca ketika mana baginda ingin tidur, Allahumma rabbas samawati wal ard wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli syai', faliqal habbi wan nawa, munzilat tawrati wal injil wal quran, a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidun binasiyati, antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai', iqdi anna ad-dayna wa aghnina minal faqr. Yang membawa maksud Allahumma rabbas samawati wal ard, ya Allah, Tuhan kepada langit-langit dan juga Tuhan kepada bumi. Wa rabbal arshil azim, dan ya Allah, wahai Tuhan yang menguasai arasy yang agung, arasy yang besar itu. Wa rabb kulli syai', ya Allah, wahai Tuhan kepada keseluruhan sesuatu atau kepada setiap sesuatu. Dan semua ini adalah menunjukkan kepada tawassulnya Nabi SAW dengan sifat-sifat Allah, dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Semua benda ni adalah zahir kepada tawassul dengan nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Dan perkara ini masyru', perkara ini disyariatkan berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, hendaklah kamu berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantaraan nama-nama tersebut. Dan perantaraan bila diterjemah ke dalam bahasa Arab, ia merujuk kepada al-wasilah. Al-wasilah, perantara. Dan hakikatnya itulah yang dimaksudkan dengan at-tawassul, iaitu kita bertawassul dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya dalam doa kita. Jadi kita contoh dalam zikir pagi, kita baca ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha mengurus tadbir, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, aslih li sya'ni kullah, kau elokkanlah keseluruhan keadaanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekelip mata sahaja. Maka di sini kita tengok Nabi boleh sahaja kata, ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu, boleh. Tapi Nabi menambah dan memulakan doa dengan sebutan ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mengurus tadbir. Dan itu namanya apa? Itu adalah tawassulnya Nabi dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Dan banyak hakikatnya. Antaranya doa Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar ni dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan aku beberapa kalimah doa untuk aku membacanya di dalam salatku. Abu Bakar ni, sebab tu kita tengok
Para sahabat ni kalau dia tanya kepada Nabi, mesti dia tanya amalan. Apa yang boleh dia amalkan? Apa yang boleh dia nak tambah ilmu dia dan dia nak tambah amal dia. Jadi itulah konsep soalan-soalan kita. Kalau kita nak tanya kepada ustaz, biarlah tanya soalan-soalan yang mendatangkan pertambahan ilmu atau pertambahan amal soleh. Jadi dia tanya kepada Rasulullah SAW, ajarkan kepada aku satu kalimah yang aku boleh bacanya di dalam salat. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Kul, ucapkanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Tengok di hujung tadi. Innaka antal ghafurur ar-rahim. Itulah tawassul dengan nama Allah dan sifat Allah. Sesungguhnya kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sebut nama-nama Allah dan minta pertolongan kepada dia. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Wala yaghfiru adh-dhunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampunkan dosa selain kamu ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik, ampunkanlah aku ni dengan pengampunan yang datang dari sisimu, warhamni, dan kau rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya kau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sama juga dengan doa Nabi sebelum tidur, Allahumma rabbas samawati wal ard wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli syai, faliqal habbi wan nawa. Faliqal habbi wan nawa ni Allah yang menumbuhkan biji-biji dan tumbuhan ni. Munzilat taurati wal injili wal Quran, dan Allah lah Tuhan yang telah menurunkan 3 kitab samawi ni, iaitu Taurat yang diturun kepada Nabi Allah Musa, Injil yang diturun kepada Nabi Allah Isa, dan Al-Quran yang diturun kepada Nabi Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Nabi berdoa. Nampak? Maknanya mulakan dengan sebut-sebut nama Allah dahulu, puji-puji Allah dahulu. Dan setiap sebutan kita terhadap nama Allah hakikatnya adalah pujian kita kepada Allah. Sebut nama Allah hakikatnya adalah satu pujian kepada Allah. Sebab itu bila kita katakan kita nak berdoa dalam surah Al-Fatihah tu pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, kita dahulukan doa tu dengan 5 bentuk pujian kepada Allah. Macam mana kita katakan benda tu sebagai pujian? Kerana kita menyebut-nyebut nama Allah dan sifat Allah. Itu puji Allah. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 kali kita memuji Allah dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian setelah datangnya kelima-lima pujian itu, barulah kita mula meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita nak ada apa hajat pun, mulakan hajat dengan puji Allah. Sebut nama Allah. Dan ini juga yang menjadi sunnah dan teladan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita cek dalam surah Asy-Syu'ara, sekiranya saya tak silap, Allah cerita tentang kata-kata Nabi Ibrahim ni yang kata, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Tuhan yang menciptakan aku dan dialah Tuhan yang memberi hidayah kepadaku. Wallazi yumituni summa yuhyin. Dialah yang mematikan aku, dialah yang menghidupkan aku. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang bagi makan kepadaku, dialah yang memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dialah Tuhan yang mana aku sangat-sangat tamakkan, aku sangat-sangat inginkan kepada keampunan dia terhadap dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Kemudian setelah itu dia sebut-sebut nama Allah, puji-puji Allah sebanyak berapa kali pujian? 5 kali. Rupanya Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah dengan 5 permintaan dan doa juga.
Dia kata, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, habli hukman, berikanlah hikmah, kebijaksanaan kepadaku. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, dan golongkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Kemudian waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Berikanlah aku ni, buat diriku ini lidah-lidah yang jujur pada generasi yang terkemudian, supaya orang-orang yang kemudian ni, umat-umat yang akan datang, menyebut Nabi Ibrahim ni dengan pujian-pujian yang terbaik. Sebut yang kebaikan sahaja, bukan sebut yang buruk-buruk. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Kemudian waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu hakikatnya 5 doa dan permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tapi kita nampak adab dia, bahawasanya nak minta pada Allah, puji Allah dulu. Nak minta 5 permintaan, puji Allah dengan 5 pujian. Jadi sama juga dengan Nabi kita SAW. Dia memuji Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita katakan dalil yang mengatakan, bila saya kata, contoh, menyebut nama Allah adalah memuji Allah. Itu saya kata tadi. Dan dalilnya adalah hadis Nabi SAW dalam hadis Muslim, ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mendapati yang Nabi SAW tidak ada di sebelahnya ketika sedang tidur, dan rupanya Aisyah memegang di sekeliling, dan akhirnya Aisyah mendapati yang Nabi SAW sedang sujud. Nabi SAW sedang sujud. Dan pada ketika itu, kata Sayyidah Aisyah, Nabi sedang membaca doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, itu, wa bimu'afatika min uqubatik, wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Bila Nabi SAW sebut la uhsi sana'an 'alaik, aku tidak mampu menghitung pujian ke atas kamu. Kalau kita sebut nama Allah, dan kalau kita kata nama-nama Allah hanya ada 99 sahaja, nescaya pujian kepada Allah boleh dihitung dan boleh dikira. Tetapi sebenarnya kefahaman yang tepat, nama-nama Allah jauh lebih banyak daripada 99. Dia tidak terhad kepada 99 sahaja. Dia sama konsep mudah dalam bab-bab penomboran ni. Kalau kita kata sahabat Nabi yang dijamin syurga ada 10 orang. Tapi ada tak sahabat yang ke-11 yang masuk syurga? Ada tak sahabat yang ke-12, ke-13, ke-14, ke-15 yang masuk syurga? Walaupun tak disebut nama mereka dalam 10 yang dikatakan itu. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah, dan juga Abdul Rahman bin Auf. Jadi walaupun dari kalangan mereka yang tak disebut dalam 10, tapi rupanya ada lagi sahabat yang ke-11. Bilal bin Rabah masuk syurga. Sayyidah ibunda kita Khadijah ada masuk syurga, sahabat Nabi SAW juga. Ada sahabat Nabi yang lain namanya Sabit ibn Qais bin Syammas pun dijamin syurga juga. Jadi nampak. Jadi samalah konsepnya dengan 99 nama Allah. Itu tak menafikan Allah mempunyai nama yang ke-100. Tak menafikan Allah ada nama yang ke-101, 102, 103. Kerana hakikat Quran tak sebut angka. Quran hanya menyebut walillahil asmaul husna. Allah memiliki, lam litamlik. Allah memiliki dan mempunyai nama-nama yang baik. Bahkan kata para ulama, semua nama yang membawa kepada maksud yang baik, hakikatnya itu adalah nama Allah. Hakikatnya itu adalah nama Allah. Semua nama yang membawa kepada maksud yang baik itu adalah nama-nama Allah. Jadi kita menyebut nama Allah, maknanya kita memuji Allah. Dalilnya adalah hadis tadi, la uhsi sana'an alaik. Aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu ya Allah. Maknanya tak mampu nak sebut nama Allah, kerana nama Allah ni tidak terhitung jumlahnya. Nama-nama Allah ni tidak terhitung jumlahnya. Tapi mungkin orang tanya, habis hadis tu macam mana, sahih ke tidak? Jawapannya hadis sahih.
Hadis anna lillah tis'ah wa tis'ina isman. Allah mempunyai 99 nama. Mi'a illa wahid wa man ahsaha dakhala al-jannah, kata Nabi SAW. Maknanya 100 tolak 1. Maknanya 99. Sesiapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam syurga. Baik. Jadi berbalik kepada bacaan doa Nabi SAW sebelum tidur, maka Nabi mengajarkan kepada kita adab dalam banyak keadaan, panduan dan petunjuk. Sebelum nak meminta dengan doa talab, maka hendaklah kita mulakan doa permintaan itu dengan pujian kepada Allah. Sebut nama Allah. Puji Allah dengan sifat-sifat Allah. Kenapa saya sebut doa permintaan? Kerana bukan semua doa bersifat permintaan, tapi dia doa. Contoh, sebutan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dalam surah Al-Anbiya. Ini adalah doa Nabi apa? Doa Nabi Yunus alaihi salam. Doa Zunnun yang Quran sifat wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cuba kita cek terjemahan dia. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang diabdikan diri selainmu. Subhanak, maha suci kamu. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, tergolong dalam kalangan orang yang telah menzalimi diriku. Jadi nampak, di mana yang permintaannya? Tak ada. Tapi Nabi SAW sifatkan da'watu zinnun, Nabi kata. Doa Zunnun, yang mana tidak ada seorang hamba yang dalam kesulitan dan kesusahan yang membaca doa ini, melainkan Allah akan menyelamatkan dan mengeluarkan dia daripada kesulitan tersebut. Dia doa, betul, tapi dia tak bersifat permintaan. Kalau yang bersifat permintaan ni, contoh Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik tadi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ada permintaan di situ. Yang tu doa talab, dia panggil. Jadi boleh tak doa-doa yang bersifat yang tidak bersifat permintaan ni tadi untuk dibaca dalam sujud sebagai contoh. Untuk dibaca dalam sujud. Maka kita kata ia adalah doa juga. Dan sujud adalah tempat doa. Sujud adalah orang kata lubuk doa. Dialah tempat kalau kita nak mendapat kemustajaban doa, raikan sujud. Raikan sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, kata Nabi SAW, fa akthirud du'a. Keadaan paling hampir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa. Waw di situ adalah wawul hal, waw keadaan. Jadi sebab tu kita terjemah keadaan paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Keadaan tu. Wa huwa sajid. Dah kalau kita dekat dengan Perdana Menteri, rumah sebelah je, contoh. Katakan rumah kita sebelah rumah Perdana Menteri. Macam contoh orang tu sekarang ni Perdana Menteri rumah dia kat Tropicana tu, Damansara tu, kat PJ. Jadi katalah rumah kita sebelah tu, tapi kaya benar lah kita nak beli rumah tu kan. Tapi katalah mesti kita Saikon Datuk kata esok apa nak lagi? Kita saya tak nak apa dia, nak kambing golek je. Macam tu. Alah, kambing golek mudah dia nak bagi. Jadi setakat kambing golek bukannya minta harta juta-juta ke, kambing golek dia boleh esok, esok lagi, bukan esok, hari ni boleh bagi. Maknanya apa? Kalau kita ni dekat, mempunyai hubungan yang dekat dengan orang-orang besar, kita minta apa mudah dapat. Jadi dan Nabi SAW bagi tahu kepada kita, ketika sujud adalah waktu paling dekat kita dengan Tuhan. Nampak? Waktu sujud adalah waktu yang paling dekat kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab itu Nabi sambung hadis tu, Nabi kata fa aksirud du'a, banyakkan doa. Banyakkan doa. Jadi sebab itu masa sujud ni kalau boleh, kalau kita semayang seorang lah, lamalah sikit sujud. Sebut Allahumma ghafirli zunubi wali walidai, Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Yang lebih baik baca bacaan sujud Nabi. Baca bacaan Nabi, doa-doa Nabi semasa Nabi sujud. Contoh, Nabi baca yang Aisyah ajar tadi. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, itu tadi. Wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita
ala nafsi. Dan satu lagi adalah Allahumma ghfir li dhanbi kullah. Ni doa Nabi ketika sujud juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma ghfir li dhanbi kullah. Ya Allah, kau ampunkanlah dosaku keseluruhannya. Diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa sirrahu wa alaniyatah. Ya Allah, kau ampunkanlah seluruh dosa-dosaku. Diqqahu wa jillah. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang besar. Diq ni dosa yang kecil. Jil ni jalil, besar. Wa awwalahu wa akhirah. Yang dahulu dan yang akan datang. Maknanya yang dah lepas dan yang akan buat. Wa sirrahu wa alaniyatah. Dosa yang tersembunyi dan dosa yang dilakukan secara terangan. Jadi minta ampun. Dan bila kita minta ampun terhadap satu-satu dosa, yang kita minta sebenarnya dua permintaan. Yang pertama, Allah padamkan dosa-dosa tu daripada saham ataupun daripada buku amalan kita. Itu yang pertama. Sebab hakikatnya semua perbuatan kita ni, baik amal soleh, baik amalan buruk, semuanya akan dicatat dalam buku catatan amal. Dan itulah yang Quran kata dalam surah Al-Kahfi itu, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada, kata Allah. Wa wudi'al kitab, dibentangkan kitab, buku catatan amalan masing-masing. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Orang-orang yang buat dosa di dunia dahulu, dia tengok buku tu, dia rasa takut dengan apa yang ada dalam buku tu. Wa yaquluna, dan mereka pun ramai-ramai cakap, ya wailatana, habislah kami ni, dia kata. Binasalah kami ni, celakalah kami ni. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang mana buku ni langsung tak meninggalkan dosa kecil ke, dosa besar ke, melainkan semuanya ia akan dicatat di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka pun mendapati apa yang telah mereka lakukan dahulu semasa di dunia. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhan kamu sama sekali tidak menzalimi diri kamu. Bahkan yang menzalimi diri kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan kita kena sedar yang menzalimi diri kita hanyalah diri kita sendiri sahaja. Allah tak zalim kepada kita, kita yang zalim kepada diri. Dan Nabi Yunus menyadari hakikat ni. Sebab tu dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tahu hakikat tu. Aku yang tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. Jadi kita nampak hakikatnya bila kita nak Allah padam dosa tu daripada dicatat dalam buku catatan tu, istighfar pada Allah. Istighfar pada Allah. Itu yang pertama. Maknanya bila kita minta ampun dengan doa Allahumma ghfir li dhanbi kullah, maka yang pertama kita nak minta Allah padam. Padam benda tu. Dan yang keduanya adalah kita nak meminta as-satru minallah. Semoga Allah menutup aib kita ini. Dosa-dosa yang kita lakukan datang bersamanya keaiban sekiranya diketahui oleh orang lain. Kita buat dosa dan bila diketahui oleh orang ramai, itu adalah aib. Satu benda yang memalukan kita. Jadi sebab itu kita bila kita istighfar, al-ghafru ghafara bima'na satara, kata para ulama. Ghafara ni kambus, tutup. Bima'na satara. Satara tu tutup. Sebab tu sutra, penghadang dan seumpamanya. Jadi kita nak Allah tutup keaiban kita dengan doa kita Allahumma ghfirli zambi kullah itu tadi. Baca doa tu dalam sujud. Dan kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, antara bacaan Nabi yang paling banyak Nabi baca ketika sujud dan raka' adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Maha suci kamu ya Allah, wahai Tuhan kami, dan segala puji bagimu. Ya Allah, kau ampunkanlah aku. Ya Allah, kau ampunkanlah aku. Dan kata Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha,
ini paling banyak Nabi baca ketika rokok dan sujud. Paling banyak. Maknanya di sini juga isyarat. Dalam rokok pun sebenarnya ada doa permintaan. Dalam rokok ada doa permintaan. Walaupun sebenarnya berlaku khilaf lah dalam kalangan ulama. Di sisi Imam Malik berdoa ketika rokok makruh. Di sisi Imam Malik. Kenapa makruh? Kerana itu bukan tempat dia. Sesuatu yang dilakukan bukan pada tempatnya adalah makruh hukumnya di dalam salat. Contoh, bacaan Al-Quran. Tempatnya mana? Ketika berdiri tegak. Di situlah tempat bacaan Quran. Jadi kalau orang baca Quran ketika rokok, ketika sujud, itu bukan tempat baca Quran. Jadi hukumnya menurut mazhab Al-Imam Syafi'i adalah makruh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Kerana ada larangan. Cuma larangan tu sebahagian ulama kita, mereka kata merujuk kepada apa? Kepada makruh ke kepada haram. Kita kalau kita belajar dalam usul fiqah tu, kan kita belajar berkenaan dengan hukum taklifi. Hukum taklifi. Hukum taklifi ni dia ada 5. Dan 5 ni pula dipecahkan kepada 2 yang utama. Iaitu tuntutan buat dan tuntutan tinggal. Tuntutan buat, tuntutan tinggal. Tuntutan buat ni pula terpecah kepada 2. Wajib, sunat. Tuntutan tinggal terpecah kepada 2 juga. Makruh, haram. Ataupun haram, makruh. Jadi tinggallah satu lagi. Dan satu lagi tu namanya mubah, harus. Benda harus ni benda yang diberikan pilihan kepada mukallaf. Kita nak buat boleh, nak tinggal pun tak mengapa. Jadi kita nak katakan perbahasan larangan tu tadi. Larangan ni tuntutan suruh tinggal. Dia terbahagi kepada makruh, dia terbahagi kepada haram. Jadi bila Nabi SAW kata, Inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan, sesungguhnya aku dilarang membaca Quran ketika rokok dan juga ketika sujud. Amma sujudu fa'azzimu, amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb, wa amma sujudu fa'akthiru fihi bid-du'a. Adapun ketika rokok, maka ta'zimkan Allah. Besarkan Allah. Jadi itu menunjukkan Nabi ni dilarang baca Quran ketika rokok. Dan Nabi bila dilarang baca Quran ketika rokok, Nabi baca Quran tak ketika rokok? Nabi tak baca. Sebab Nabi dah dilarang. Tapi kalau kita pula pada hari ini, kalau ikut kepada kefahaman kontemporari yang pelik-pelik ni, boleh jadi kita baca surah Baqarah ketika rokok. Dan bila ada orang tegur, kenapa? Kenapa baca surah tu? Kita kata apa dia? Itulah jawapan dia. Benda baik, apa salahnya? Kalaulah benda baik tu apa salahnya? Kenapa Nabi mengikut larangan Allah? Tuan-tuan bayangkan, aku ni dilarang baca Quran ketika rokok dan juga ketika sujud, kata Nabi. Dan yang melarang Nabi bukan Jibril, yang melarang Nabi siapa dia? Allah. Dan Nabi dilarang membaca Quran. Quran ni kalam siapa dia? Kalamullah. Jadi nampak? Maknanya menunjukkan bukan benda baik ni boleh dibuat sesuka hati kita je. Benda baik dia kena ada dia punya cara yang betul. Dia kena ada petunjuk yang betul. Sebab itu kita ni yang paling penting sekali, dia bukan semata Al-Quran dan Sunnah, tetapi Al-Quran, As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Yang tu. Mengikut kefahaman generasi ulama-ulama kita yang terdahulu. Kefahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah macam mana? Sebab kadang bila kita faham Quran dan Sunnah, jadi pelik kefahaman kita. Orang yang ulama tak pernah sebut pun kita sebut. Jadi sebab itu kita nak tengok generasi salafus salih punya kefahaman terhadap ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kes seperti ini kita kena cek balik. Jadi makruh baca Quran ketika rokok dan makruh membaca Quran ketika sujud. Itu asas. Tapi doa ketika rokok ni pun ulama kata ada yang makruh. Cuma di sisi Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, hukumnya adalah dibolehkan, kata Imam Syafi'i. Bahkan sunnah Nabi SAW, kerana kata Aisyah tadi, Imam Syafi'i berdalilkan dengan kata-kata Aisyah dalam hadis yang sahih, Nabi banyak membaca ketika rokok dan sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghafirli. Dan pada hujung tu ada doa.
pada hujung tu ada doa Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku. Baik. Jadi kita nak tutup dengan kata-kata di sini. Nabi SAW minta doa sebelum tidur, a'udzubika min syarri kulli dhi syarrin. Aku memohon perlindungan denganmu ya Allah daripada kejahatan semua orang-orang yang jahat. Anta akhidhun binasiyatih, yang mana kau memegang ubun-ubunnya. Maknanya Allah menguasai diri dia. Itu makna dia. Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Kau adalah Tuhan yang paling dahulu. Tidak ada sesuatu yang sebelum kamu. Tidak ada sesuatu yang mendahului kamu. Wa antal akhir, kau adalah Tuhan yang akhir. Falaisa ba'daka syai', selepas daripada kamu tidak ada sesuatu apa pun. Wa antaz zahir, falaisa fawqaka syai'un, kamu adalah Tuhan yang paling zahir, Tuhan yang jelas nyata terang. Tidak ada di atasmu ya Allah sesuatu pun. Wa antal batin, dan kau adalah Tuhan yang batin, yang menguasai, yang meliputi sesuatu yang tersembunyi, dan tidak ada di bawahmu sesuatu apa pun. Iqdi anna ad-dayna wa aghnina minal faqr. Kau langsaikanlah hutang-hutang kami ya Allah, dan kau cukupkanlah kami daripada kefakiran dan kemiskinan. Jadi hakikatnya Nabi SAW sebelum doa, Nabi meminta supaya Allah melangsaikan hutang dan memberikan kehidupan yang penuh dengan kecukupan, bukan kekayaan. Cukup. Sebab tu saya suka terjemah ghina ni sebagai cukup. Bukan kaya. Tak semestinya kaya. Kita nak kehidupan yang mencukupi saja. Cukup, elok. Maknanya tak lebih, tak kurang. Dan tak mengharap kepada orang, dan tak meminta-minta kepada orang. Cukup, kehidupan yang cukup. Tapi ni kadang kalau kehidupan yang duk meminta-minta kepada orang ramai ni, kita kata Allah. Kehidupan yang duk minta-minta kepada orang ramai ni, orang pun benci kepada kita. Sampai setiap kali kita lalu satu lorong, orang kata lari. Kenapa lari? Kerana dia minta kepada kita. Kerana dia nak daripada kita. Tak. Tapi biar kehidupan kita tidak sampai kepada tahapan begitu, dan Nabi SAW doa juga supaya Allah membantu untuk kita ni melangsaikan hutang-hutang kita. Berhutang ni tidak haram. Berhutang ia tidak haram. Jadi oleh kerana itu, Nabi pun SAW memberi isyarat secara indirectly dasarkan hadis ni. Cuma hutang adalah kewajipan kita. Kewajipan di atas zimmah kita, atas tanggungan kita. Dan bila wajib, wajiblah kita tunaikan. Jadi kadang-kadang ada orang ni dia risau sebab tak mampu bayar hutang. Yelah, bahaya kalau tak mampu bayar hutang zaman sekarang. Hutang kereta, hutang rumah contoh. Hutang peribadi. Kalau tidak, nanti solvensi boleh isytiharkan kita ni sebagai muflis pula. Masalah pula. Dan bila dah muflis, banyaklah pula dia punya kekangan, kesulitan. Jadi sebab itu kita nak doa kepada Allah supaya Allah selamatkan kita daripada belenggu-belenggu hutang ni. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kita dua doa yang boleh membantu kita untuk melepaskan diri dari belenggu hutang. Antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Pada hujung sekali tu. Dan aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada ghalabati dain, belenggu hutang, wa qahrir rijal, dan cengkaman orang-orang ramai. Ataupun cengkaman orang, penguasaan orang lain. Kita mohon perlindungan Allah. Dan satu lagi doa Nabi adalah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang membaca doa-doa yang dua ini, mudah-mudahan dia akan selamat dan terlepas daripada belenggu hutang. Dan terakhirnya Nabi juga minta supaya Allah berikan kecukupan daripada kemiskinan, kefakiran. Sebahagian riwayat mengatakan hampir-hampir kefakiran membawa kepada kekufuran. Ada juga yang menyebutkan begitu. Sebab kadang-kadang orang kita ni bila dia susah, dia cakap pun benda-benda yang kadang-kadang di luar jangkaan.
Bila susah kadang-kadang maki hamun, Tuhan maki pun. Kalau banyak yang maki, kadang-kadang salahkah itu, salahkah ini, salahkah itu, disampai salahkah Allah. Yang tu. Na'udzubillahi min zalik. Dan sebab tu kadang-kadang kita ni kalau takut kepada benda-benda macam tu, kita berdoalah kepada Allah agar Allah berikan kita ni kecukupan. Sebab bila kita cukup, kita tak ada nak merasa nak maki Tuhan ke sampai kepada tahap kita seolah nak menafikan takdir dan menolak, membantah, mencanggah takdir. Tidak sampai kepada begitu. Tapi kita minta Allah memberikan kecukupan kepada kita. Dan termasuk doa meminta kecukupan tu adalah Allahumma kfina bihalalika an haramik tadi, wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Kita tak adalah nak minta jadi kaya raya, tapi kalau nak minta jadi kaya boleh. Itu secara hukumnya harus. Cuma kalau dah kaya jangan lupa ustaz-ustaz. Macam tu. Kalau dah kaya. Jadi bila kita kata kita nak kehidupan yang cukup, kehidupan yang kaya pun boleh juga, kehidupan yang selesa, kehidupan yang mencukupi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Itu doa Nabi SAW sebelum tidur. Dan kalau yang mengikuti rakaman ini, boleh cek balik dan kita boleh amal dan kita boleh hafal untuk kita lakukan sebelum tidur kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.